Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hormat, salam kasih dan juga salam mibah saya ucapkan kepada semua pelajar. Okey, baik pelajar yang saya sayangi dan saya cintai sekalian. Kita teruskan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu bab 2, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Kita sedia maklum bahawa kerajaan alam Melayu ni yang diceritakan dalam bab 1, cikgu telah hantarkan video tempoh hari menceritakan kerajaan alam Melayu ini adalah sangat luas, melibatkan kerajaan Funan, melibatkan kerajaan Champa, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Angkor, kerajaan Kedah Tua, kerajaan Majapahit, kerajaan Gangganegara, merupakan kerajaan alam Melayu. Okey, kita pergi yang pertama, sistem pemerintahan. 2.1, sistem pemerintahan. Okey, kita tengok sama-sama. Sistem pemerintahan yang diamalkan oleh kerajaan alam Melayu yang masyhur ialah mengamalkan sistem beraja. Dan sistem beraja ini terbagi kepada dua, iaitu peringkat pusat dan juga peringkat wilayah. Okey, kita nak kaji setiap kerajaan dari segi sistem beraja dia bagaimana, dan dalam sistem beraja itu dia ada peringkat pusat dan juga peringkat wilayah. Okey, first kali kita tengok kerajaan Funan. Bagaimana kerajaan Funan? Raja-raja Funan menggunakan pelbagai gelaran. Funan ini mengamalkan pelbagai gelaran. Antaranya termasuklah Kurumbenan, yang bermaksud Raja Gunung. Dan ada juga Raja Diraja yang melambangkan Raja Funan sebagai Raja Segala Raja. Ada lagi iaitu Cakrawatin yang bermaksud pemerintah alam sejagat. Itu nama-nama yang digunakan oleh raja kerajaan Funan. Kalau soalan tanya awak, apakah nama-nama yang digunakan oleh Raja Funan dalam pemerintahan dia? Awak boleh cakap yang pertama, Kurumbenan, yang bermaksud Raja Gunung. Raja Diraja yang melambangkan Raja Funan sebagai Raja Segala Raja. Cakrawatin yang bermaksud pemerintah alam sejagat. Okey, kita tengok peringkat pusat. Raja Funan ini dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Maksudnya di sini sistem pemerintahan di Funan ini, rajanya dibantu oleh golongan agama dan golongan tentera. Itu adalah di peringkat pusat. Dan di bahagian wilayah, Funan dibahagikan kepada 7 buah wilayah. Dan ketua wilayah ini terdiri daripada putera-putera raja. Dan mereka digelar sebagai Raja Kecil. Okey, itu adalah kerajaan Funan, raja, pemerintah pusat dan juga wilayah. Okey, kita tengok kepada kerajaan Champa. Tengok Champa. Raja Champa menggunakan gelaran Raja Diraja. Raja Champa diiktiraf sebagai pemerintah yang mulia dan suci serta dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey, kalau pemerintahan peringkat pusat, Raja Champa dibantu oleh para pembesar yang bertanggungjawab mengutip cukai, menjaga keamanan dan mengukuhkan pertahanan. Kalau peringkat wilayah, Champa dibahagikan kepada 5 wilayah, iaitu Indrapura, Amarawati, Wijaya, Kalahara dan juga Panduraga. Kalau saya tanya awak, berapa wilayah daripada peringkat kerajaan Champa, berapa wilayahkah
Kerajaan Champa ini, awak boleh cakap Champa mempunyai 5 wilayah, iaitu Indrapura, Amarawati, Wijaya, Kalahara dan juga Panduranga. Okey, baik. Di kerajaan Sriwijaya, Raja-Raja Sriwijaya mempunyai unsur kesaktian dan dianggap sebagai bodhisattva yang merujuk peranan raja sebagai Buddha di bumi. Raja Sriwijaya juga digelar sebagai Raja di Gunung dan Maharaja di Pulau. Okey, peringkat pusat dia, raja dibantu oleh Uwaraja, iaitu putera mahkota Priyuwaraja sebagai Raja Muda, dan Raja Kumara. Raja turut dibantu oleh golongan agama, tentera, pemungut cukai, hasil, hakim dan penjaga harta kerajaan. Okey, kalau peringkat wilayah dibagi kepada 2, iaitu kedatuan ditadbir oleh datu berketurunan raja dan pradatuan ditadbir oleh datu bukan keturunan raja. Okey, baik, kita tengok kepada kerajaan Angkor. Tengok kerajaan Angkor. Mak. Kejap. Okey, tengok kepada kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor menggunakan gelaran Dewa Raja yang mengaitkan raja sebagai dewa. Kuasa kedua dan ketiga yang penting dalam pemerintahan ialah Permaisuri dan juga Raja Muda. Okey, bagi pemerintahan pusat dan wilayah. Okey, pemerintahan pusat, Raja Angkor dibantu oleh pembesar-pembesar yang bertanggungjawab dalam bidang keagamaan, kehakiman, keselamatan dan perbendaharaan. Dan pada peringkat wilayah, Angkor dibahagikan kepada wilayah, daerah kecil dan kampung. Okey, Kedah Tua. Kita tengok kepada Kedah Tua. Kedah Tua banyak dibayangi oleh kerajaan besar di alam Melayu, terutamanya kerajaan Sriwijaya. Namun begitu, kerajaan Kedah Tua mempunyai bentuk pentadbiran yang mudah dengan adanya seorang ketua. Ketua ini mengurus hal perdagangan dan keagamaan. Apabila Kedah Tua menjadi sebahagian dari kerajaan Sriwijaya, corak pemerintahan berubah. Kedah Tua menjadi sebahagian daripada peradaruan kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Majapahit. Kita tengok kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menggunakan gelaran Maharaja, Sri Maharaja dan Sri Balhara. Pemerintahan pusat juga, raja dibantu oleh Sabta Prabu dan para pembesar. Sabta Prabu ialah majlis penasihat diraja yang terdiri daripada kerabat diraja. Dan Majapahit ini peringkat wilayahnya dibahagi kepada 14 wilayah. Dan setiap wilayah ini dipecahkan kepada kabupaten, kawadanan, pakubuan, kabuyutan, iaitu daerah dan daerah kecil serta kampung. Itu Majapahit. Dan sungai itu bagi kepada Gangga Negara. Okey, baik. Gangga Negara ini kalau zaman Kesultanan Melayu Melaka, dia dikenali sebagai kerajaan beruas. Dan kalau hari ini dia bertukar kepada kerajaan negeri Perak. Okey, struktur pemerintahan kerajaan Gangga Negara sememangnya tidak jelas. Kalian menunjukkan Gangga Negara mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Raja ini berperan membangun kemajuan perdagangan dan bertanggungjawab dalam hal keselamatan. Okey, Gangga Negara dari segi sistem pemerintahan dia ada 2. Peringkat pusat dia golongan pemerintah. Dan bawahan dia adalah golongan yang diperintah. Maksudnya dia ada 2 saja, golongan pemerintah dan golongan diperintah. Golongan perintah ni biasanya adalah golongan raja dan juga pembesar lah, yang menjalankan sistem pentadbiran
mempunyai kuasa yang mutlak, memerintahkan golongan yang diperintah, iaitu golongan rakyat. Golongan yang diperintah ni merujuk kepada golongan rakyat lah, golongan bawahan yang menjalankan kerja-kerja yang disuruh oleh sultan ataupun raja pada masa tersebut lah. Contohnya adalah golongan perintah adalah petani, golongan-golongan bawahan. Kalau golongan pemerintah, golongan raja cakap buat istana, kena buat istana lah pada masa tersebut. Okey, baik. Apa yang cikgu terangkan tadi ialah mengenai sistem pemerintahan kerajaan alam Melayu. Kalau Funan, kalau sekarang ni kerajaan Funan ialah kerajaan ataupun negara Vietnam lah. Kalau Angkor sekarang ialah kerajaan Kemboja, untuk pengetahuan awak lah. Okey. Baik, jelas mengenai sistem pemerintahan di setiap kerajaan. Kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, kerajaan Angkor, Kedah Tua, Majapahit, Gangga Negara dan Gangga Negara. Okey, baik. Seterusnya kita pergi pula kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi iaitu 2.2. Apa yang menariknya kegiatan ekonomi ini? Pengenalan dia, penetapan awal dan peranan sungai dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan Melayu. Masyarakat alam Melayu menjalankan kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, mengetik cukai, mengutik hasil hutan dan laut, serta pelombongan dan juga pembuatan. Kita tengok dari segi pertanian. Pertanian yang pertama ialah mengusahakan padi. Alam Melayu mempunyai tanah yang subur untuk kegiatan pertanian. Pada peringkat awal, kegiatan pertanian untuk menyara diri sahaja. Maksudnya peringkat awal menjalankan kegiatan pertanian ni secara untuk menyara diri dan keluarga sahaja. Dan kemudiannya jika terdapat lebihan pertanian, lebihan tersebut akan dipasarkan atau dibekalkan kepada penduduk yang tidak terlibat dengan kegiatan pertanian. Dan sebahagian besarnya adalah penduduk di alam Melayu ini mengusahakan tanaman padi. Okey, pertanian padi ini, zaman dahulu kerajaan alam Melayu ni mengamalkan penanaman padi bukit ataupun padi huma. Dan padi ini ditanam di kawasan tanah yang tinggi atau bukit yang kurang mendapat bekalan air dengan dibuat teres ataupun relung. Teres, contoh tengok teres dan relung. Okey, baik. Kita tengok kepada kerajaan Funan, kerajaan Champa dan kerajaan Angkor. Okey, kerajaan Funan dan Angkor terletak di lembah sungai Mekong. Mendapat manfaat daripada kesuburan tanahnya. Baik, perkembangan dari segi kerajaan Melayu ni mestilah bermula di tepi sungai. Contoh dia bagi kat sini ialah kerajaan Funan dan kerajaan Angkor terletak di lembah sungai Mekong, dan hasil dari situ mendapat manfaat kesuburan tanah untuk tujuan pertanian. Okey, hujan membekalkan air ke tasik, mengairi tasik Tolensap yang digunakan untuk mengairi kawasan taman, kawasan padi sawah. Okey, pemerintahan Angkor telah membina kolam yang dikenali sebagai baril. Tujuannya adalah untuk menyimpan air. Di Champa terdapat ketua air di setiap kampung untuk menyelenggarakan turusan dan juga daik. Itu adalah kerajaan Funan, Angkor dan juga Champa. Okey, kita tengok di Majapahit. Pulau Jawa mempunyai tanah yang subur sesuai untuk kegiatan pertanian. Sungai yang digunakan di Majapahit ini adalah Sungai Bengawan Solo
dan sungai berantas yang memberikan air untuk pengairan dan juga padi sawah. Beberapa sistem pengairan dibina untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah. Okey, kita tengok Kerajaan Sriwijaya. Padi menjadi tanaman utama Kerajaan Sriwijaya. Padi ini ditanam di mana? Di kawasan pendalaman Palembang, terutama di tanah tinggi Pasmah dan Hulu Musi. Okey, kita pergi kepada rempah ratus. Okey, kita tengok kepada rempah ratus. Rempah ratus yang terdapat di alam Melayu ialah bunga cengkeh, buah pala, lada hitam. Bunga cengkeh ditanam di Kepulauan Maluku, buah pala pula ditanam di Pulau Pandah, manakala lada hitam ditanam di Sumatera dan juga Jawa. Selain daripada itu, ada juga yang mengusahakan pertanian yang lain, seperti pisang, tebu, bijang, kekacang, kelapa, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, baik. Lama. Okey, kita pergi kepada perdagangan. Kita pergi kepada perdagangan alam Melayu. Perdagangan ini merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi kerajaan alam Melayu. Dan boleh untuk pengetahuan awak, kerajaan alam Melayu ini di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat dan adanya kemudahan pelabuhan. Pelbagai kemudahan di setiap pelabuhan tu, adanya bekalan air, tempat tinggal, tempat penyimpanan barang, dagangan dan kawasan menjual beli. Okey, kita lihat di sini. Cuba awak lihat di sini. Setiap kerajaan itu mempunyai pelabuhan yang penting. Okey, kita tengok Kerajaan Funan. Kerajaan Funan mempunyai pelabuhan OCEO. Barang yang didagangkan adalah dama, kapur barus, kain cedana dan gaharu. Pelabuhan OCEO ni merujuk kepada pelabuhan yang sibuk, yang maju ataupun pelabuhan intraport. Ada barang masuk dan juga barang keluar. Pelabuhan OCEO ni. Okey. Dama. Awak tahu tak dama ni apa? Kapur barus apa? Kayu cendana apa? Kayu gaharu apa? Okey, baik. Mari kita tengok. Cikgu nak cerita sikit mengenai dama. Dama ini untuk pengetahuan awak, dia terhasil daripada pokok. Pokok. Awak bayangkan pokok dan batang pokok itu ditores. Bila kita tores batang pokok itu, dia akan mengeluarkan getah. Getah tu akan menitis di tanah. Bila menitis lama kelamaan, dia akan menjadi bongkah yang besar seperti batu. Jadi bongkah seperti batu. Dia dama tetapi dia mengeras. Getah tu dia mengeras. Dan getah itu digunakan, dama itu, dan getah itu dikenali sebagai dama, dan dia digunakan sebagai, kalau orang zaman dahulu, digunakan sebagai obor. Tahu obor? Untuk menyalakan api tu. Api. Nyalakan dia dan boleh menerangi kawasan yang gelap lah. Digunakan untuk buat obor. Dan keduanya adalah, dia juga digunakan adalah untuk menampal kapal yang pecah, yang berlubang, yang pecah, yang masuk air. Jadi kawasan yang rekah-rekahan tu, yang berlubang-berlubang tu, ditampal menggunakan dama. InsyaAllah air tidak boleh menembusi kerana kita tutup menggunakan dama itu. Kapur barus.
air wangi lah, minyak wangi. Gaharu, minyak wangi. Madu, untuk makanan kesihatan. Rotan, keras tangan. Rempah, mutiara, rumpah laut, makanan. Gadi gajah. Gadi gajah ni untuk pengantin awak, dia digunakan sebagai perhiasan ataupun nilai-nilai estetika, nilai-nilai yang sangat tinggi kepada seseorang. Contohnya, di rumah awak, sebab gajah ni adalah binatang yang kuat kan. Binatang yang kuat. Jadi bila kita letak gading gajah di rumah, biasanya dia melambangkan kekuatan, kemegahan, kehebatan. Kalau awak tengok di istana, kalau di istana-istana kerajaan, raja, dia ada gading gajah. Diletakkan di istana. Melambangkan kekuatan, kemegahan, kehebatan seseorang pemerintah. Raja ataupun kerajaan pada masa tersebut. Boleh faham tak? Gading gajah. Boleh, saya mengharapkan pelajar jelas. Okey, baik. Kita tengok kepada Funan, pelabuhan OCEO. Barang didagangkan Dama, Kapal Barus, Kayu Cendana, Gaharu. Sriwijaya, dia ada pelabuhan Palembang. Barangan yang didagangkan ada Dama, Kapal Barus, Gaharu. Madu, rotan, rempah ratus, rumpah laut, gading gajah dan badak sumbu. Kita tengok kerajaan Champa, pelabuhan Turan, Kamram, Sibanoi dan Mariti. Barang yang didagangkan beras, emas, perak, gading dan gaharu. Kerajaan Angku, pelabuhan Yasod Harapura. Barang didagangkan contohnya gaharu, buah pelaga, lilin, lebah, minyak sayuran, dama, gading gajah. Kerajaan Majapahit, pelabuhannya adalah Tuban, Sidayu, Gresik dan Surabaya. Barang yang didagangkan contohnya rempah, beras, rotan, kayu cendana, gaharu, ikan, kulit penyu dan mutiara. Kulit penyu tu digunakan sebagai perhiasan. Okey, rempah itu tujuan untuk digunakan dalam masakan. Kalau orang Eropah, dia digunakan sebagai untuk panaskan badan, sebab kat sana sejuk kan. Sebab tu dia orang datang ke Asia Tenggara untuk datang ke Asia Tenggara, tanah Melayu, untuk mendapatkan rempah ratus. Dan satu lagi, rempah ratus digunakan untuk mengawet makanan supaya tahan lama lah. Okey, Kedah Tua, dia pelabuhan Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Barang didagangkan adalah rotan, dama, kayu cendana dan gading gajah. Okey, kerajaan Gangga Negara. Seperti yang saya cakap, kalau dulu kerajaan Melayu Melaka dikenali sebagai Beruas, dan hari ini adalah negeri Perak lah. Okey, pelabuhan Pengkalan Lembah Kinta, Tanjung Rambutan, Bido dan Sungai Siput. Barang didagangkan adalah emas, biji timah, rempah ratu, kapur baru dan juga dama. Kapur baru itu untuk digunakan sebagai untuk pewangi. Biasanya dia, biasa tengok tak orang kafankan jenazah. Digunakan kapur baru itu adalah untuk mandikan mayat, supaya bau wangi. Ini adalah contoh-contoh untuk mengenali buah pala. Buah pala ni rempah ratus. Lada hitam. Ni bunga cekeh. Okey, seterusnya kita pergi kepada hasil laut dan hasil hutan. Hasil hutan, hasil laut. Ni salah, ni hasil laut dan hasil laut pula dah. Hasil hutan dan hasil laut. Kerajaan alam Melayu kaya dengan hasil hutan dan laut. Pada peringkat awal, kita kata mengutip hasil hutan dan laut untuk kegunaan mereka sahaja. Hasil yang lebih akan didagangkan dalam kalangan pertempatan tersebut.
Antara hasil hutan dan laut yang mendapat permintaan tinggi daripada pedagang asing termasuklah gaharu, sarang burung, rotan, kapur barus, gamat, mutiara dan rumpai laut. Kita tengok hasil hutan. Kita tengok hasil hutan seperti gaharu. Digunakan sebagai bahan pewangi dan perubatan. Banyak didapati di hutan Sungai Mekong, Tanah Melayu dan Sumatera. Ni, gaharu. Sarang burung layang-layang banyak didapati di utara Pulau Borneo dan digunakan untuk kesihatan dan perubatan. Kapur barus di Sumatera dan Borneo digunakan sebagai bahan pewangi. Rotan didapati di seluruh alam Melayu. Rotan digunakan sebagai binaan dan barang kraft tangan. Okey, baik. Saya nak tanya awak ni, bagaimana ni sarang burung ni? Sarang burung ni, kalau awak nak tahu, sarang burung layang-layang. Burung layang-layang dia masuk ke dalam gua, dia tidur kawasan tu, dan bila dia tidur dia mengeluarkan enzim. Sarang tu dibuat daripada enzim burung. Ni warna putih ni. Tengok. Dan kalau kita masukkan dalam sup, dia macam agar-agar. Orang Cina paling suka ni, sup sarang burung-burung ni. Digunakan untuk dalam perubatan, menguatkan tenaga dalaman. Okey, kita tengok hasil laut. Bagaimana hasil laut? Adanya gamat dijadikan bahan makanan dan perubatan. Rumpah laut dijadikan makanan dan mutiara dijadikan barangan perhiasan. Okey, gamat, mutiara dan rumpah laut mudah didapati di perairan Selat Melaka dan Laut Sulu. Okey, yang terakhir sekali kita lihat kita tengok yang terakhir sekali kita lihat mengenai pelombongan dan pembuatan. Kegiatan pelombongan emas, perak dan biji timah pada peringkat awal. Kegiatan melombong dengan cara mendulang secara kecil-kecil. Okey, apakah yang dimasukkan dengan mendulang? Mendulang ni untuk pengetahuan awak. Awak perasan tak di dapur mak awak adanya kuali? Kuali. Awak ambil kuali tu, awak pergi dekat sungai. Awak cebok dalam sungai tu biasa ada pasir kan? Awak ambil pasir, letakkan dalam kuali tu dan awak ayak. Awak gerakkan kuali tu. Bila gerakkan kuali tu, kalau awak nak mencari emas, pergi kawasan emas lah. Pastikan awak mengenali emas. Kalau awak nak cari biji besi, pastikan awak mengenali biji besi. Kalau nak mencari perak, kena mengenali perak. Maksudnya kalau kita mendulang emas tu dengan pasir, biasanya lama kelamaan kita akan buang pasir tu dan tinggal dalam kuali tu biasanya adalah biji-biji emas. Itu kaedah mendulang menggunakan kuali, letak pasir, letak air dan awak goyangkan. Macam tu. Goyangkan kuali tu lama kelamaan. Last kali bila awak cari emas, emas lah yang akan ada di dalam kuali tersebut. Boleh faham tak? Okey, campak emas dilombong di kawasan pergunungan Hui. Di Angkor, biji besi dilombong di pergunungan Phnom Dek. Di Campak, perak dilombong di Indrapura dan kawasan di antara Amarawati dan Wijaya. Okey, pembuatan. Kegiatan pembuatan barangan harian dan mewah seperti perhiasan emas, cuka kelapa, pembuatan garam dan pembuatan tembikar. Okey, kita tengok kerajaan Funa dan Angkor. Dia menghasilkan pelbagai barangan daripada biji besi dan emas seperti barangan perhiasan. Kalau kerajaan Champa mengusahakan pembuatan cuka kelapa. Kalau kerajaan Champa juga mahir dalam pembuatan barangan tembikar. Ni tembikar ni. Dia buat tembikar daripada tanah liat. Kerajaan Majapahit mengusahakan pembuatan garam, gula dan minyak. Selain itu, pembukusan daging kerbau dan pembuat mi daripada beras. Boleh faham tak? Dari segi pelombongan dan pembuatan.
Okey, baik, bagus Okey, kita tengok sikit. Perdagangan, cikgu dah huraikan perdagangan. Okey, mungkin sikit lagi perdagangan. Perdagangan luar. Selain daripada perdagangan alam Melayu, ada juga perdagangan luar ni. Tengok perdagangan luar ni. Perdagangan daripada China, India, Arab. Mereka membawa pelbagai barang dagangan untuk dijual dan ditukar dengan barangan dari kerajaan alam Melayu. Barangan daripada China biasanya sutera, tembikar, pinggang mangkuk, payung, gula dan gendang. Jadi di tanah Melayu, di tanah kerajaan Melayu mendapatkan nilai dari segi perubatan daripada alam Melayu lah. Kalau India, akik dan kenalian. Mendapat rempah gaharu dan kapur barus dari alam Melayu. Kalau Arab, tembikar, minyak wangi, barang kaca dan manik. Biasanya Arab mendapatkan rempah dan kayu wangi dari alam Melayu. Okey, itu adalah dari segi perdagangan luar. Okey, jelaslah bahawa apa yang diterangkan oleh cikgu tadi, iaitu bab 2, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu, sistem pemerintahan dan juga ekonomi kerajaan alam Melayu. Okey, baik, itu saja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada pelajar yang bersama cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.